Assalamualaikum and welcome back to Zaf Channel guys. Apa khabar semua geng-geng puaka? Aku harap korang berada dalam keadaan sihat dan ceria-ceria selalu. Yang mana baru lagi jumpa Zaf Channel, aku nak ucapkan selamat datang. Dan kalau korang sudi, apa salahnya korang tekan button subscribe dan juga bell notification supaya setiap kali aku upload video baru, korang akan dapat tahu guys. Semangat baru, setup baru, dan aku harap korang masih lagi setia menyokong dengan keseraman level pisang pada malam ni. Bukan biasa-biasa guys, disebabkan kita dah ada setup yang baru, keadaan studio yang insyaAllah agak cantik lah, dengan ada lampu kan, dengan ada rak liklap panda masih ada pula lagi. Pada malam ni Zaf tak nak kongsikan kisah-kisah seram yang terjadi dekat Malaysia. Kali ni kita buat lain sikit. Malam ni kita pergi jauh sedikit. Zaf akan kongsikan dengan korang pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh pendaki-pendaki dan penduduk yang tinggal di sekitar Gunung Everest. Jadi tak nak lagi masa lah, let's go. Zaf dah tak sabar dah ni. Harap korang terhibur. Sebelum korang layan, macam biasa, tekan button like, tekan button subscribe guys, tanda sokongan korang. Let's go, kita teruskan malam puaka. Yeah. Hampir semua orang tahu dan pernah mendengar kisah berkenaan Gunung Everest. Gunung Everest mempunyai ketinggian setinggi 8,848 meter daripada paras laut dan merupakan gunung tertinggi di dunia. Bayang, ramai pendaki yang cuba menawan puncak Gunung Everest daripada tahun ke tahun. Ada yang berjaya, ada juga yang banana pisang mat. Dan kalau geng puaka nak tahu, selain daripada cabaran yang dihadapi oleh pendaki sepanjang melakukan pendakian, Gunung Everest juga diselubungi dengan bermacam-macam fenomena-fenomena aneh, penampakan hantu dan pelbagai kejadian-kejadian misteri. Oh yeah. Dan ada juga misi-misi menyelamat di gunung tertinggi ni bukanlah sesuatu yang mudah. Dan kalau tidak mempunyai persediaan yang rapi, memang boleh bertukar menjadi misi membunuh diri sendiri. Dengan keadaan cuaca yang sangat ekstrim, gunung ni menjadi kubur kepada para pendaki yang terkandas ataupun yang kurang bernasib baik. Sepanjang tahun memang ada je orang yang akan mendaki Gunung Everest ni tau. Dan mayat pendaki selalunya dibiarkan membeku dekat dalam salji sebab keadaan cuaca yang begitu sejuk. Memang dah menjadi adat dan cara untuk memberi penghormatan pada si mati. Nak bawa turun memang susah amat. Kang daripada seorang yang mati, tak pasal-pasal berjemaah pula yang mati. Dah ramai pula yang mati kan. Kau ingat senang ke nak bawa turun? Okey, sabar. Dan di sebalik ratusan mayat yang terbiar yang boleh kita jumpa dekat gunung ni, salah satu mayat yang paling popular dan menjadi buah mulut pendaki-pendaki lain. Dia ada juga mayat yang popular. Walaupun ramai yang mati kat situ, mayat seorang lelaki yang dikenali dengan gelaran si kasut hijau. Dan kasut hijau ni, macam mana dia boleh dapat gelaran tu? Sebab dipercayai sewaktu dia mendaki, dia memakai kasut yang berwarna hijau. Sama mat, senang kan? Senang cerita. Dan nama sebenar mayat tu adalah Sewang Paljo. Mayat tu menjadi tanda puncak timur laut bahagian Gunung Everest. Siap menjadi trademark ataupun dah menjadi apa tu orang cakap? Paras uko Aceh. Ramai yang cuba mengambil gambar. Ramai pendaki-pendaki yang cuba ambil gambar bersama mayat popular ni. Dan dalam ramai-ramai yang cuba nak ambil kesempatan, bukan ambil kesempatan lah, yang nak ambil ataupun bergambar bersama mayat si kasut hijau, ada seorang pendaki yang kurang bernasib baik. Nama dia David Sharp. Sebab waktu dia tengah panjat tu, dia nak pergi ke puncak, tapi dah halang-halang dia terjumpa si kasut hijau ni. Dia pun nak ambil gambar. Dan waktu dia nak ambil gambar, tiba-tiba David ni terkena hipotermia. Hipotermia tu dalam keadaan yang teramat sejuk, engkau dah tak boleh dah nak kawal diri kau. Dan akhirnya David Sharp ni join pula yang si kasut hijau tu kan, sebab dia mati ataupun meninggal betul-betul dekat sebelah mayat yang popular ni.
Banana, Mat. Daripada satu mayat tadi, macam aku cakap, tak pasal-pasal, jadi 2 mayat. Gunung Everest memang terkenal lah kerana mayat dia. Ramai betul yang mati kat situ. Pendaki yang datang daripada seluruh pelosok dunia untuk mendaki gunung tertinggi ni, namun tak semuanya berjaya, tak semuanya selamat. Sebabkan keadaan yang teramat ekstrim. Terdapat tanah runtuh dengan tebing yang licin dan perubahan cuaca yang mendadak terbukti boleh membunuh seseorang. Malangnya, banyak mayat yang dibiarkan tanpa dikenal pasti. Pada tahun 2017, 4 mayat telah dijumpai dalam kemah berdekatan dengan base camp gunung ni. Dan para saintis berpendapat mereka semua mati disebabkan altitude sickness. Namun yang lebih menyeramkan, tak ada satu agensi pendakian pun yang melaporkan kehilangan para pendaki itu. Seram kan? Bila kau pergi mendaki dan tak ada siapa yang nak ambil pot pasal kau, kiranya engkau panjat seorang je Gunung Everest tu. Lain kali, kena bersedia daripada segi fizikal dan juga mental. Dan nak senang lagi, better lah korang inform lah sesiapa, kawan korang atau ahli keluarga sebelum panjat Gunung Everest ni, supaya senang. Kalau apa-apa jadi kat kau, tiba-tiba lah engkau terjatuh tebing ke, lepas tu kaki kau tersepit, kau kena kejar dengan Yeti pula. Alamak, dah banana weh. Tak pasal-pasal menjadi satu tragedi. Dan yang lagi menakutkan, apabila korang pula yang menjadi korban Gunung Everest. Gunung Everest ni bukan biasa-biasa. So itu adalah sedikit ataupun aku boleh cakapkan salah satu tragedi-tragedi yang menyeramkan yang pernah berlaku dekat Gunung Everest. Tapi pada malam ni, selain daripada kematian-kematian yang tragis, minum sekejap. Jom, Zaf nak kongsi dengan korang beberapa kisah-kisah misteri. Ini yang geng puaka tak sabar sebenarnya. Sebab kes-kes kematian tu biasalah. Bukanlah biasa, tapi dah nama pun tempat tu ekstrim. Dah dengan sejuk dia. Lepas tu pula dengan ketinggian dia macam tu. Engkau yang jenis biasa panjat Bukit Broga. Lepas tu bukit-bukit yang kecil-kecil kat dalam Malaysia ni. Tiba-tiba nak panjat Everest, memang tak dapat lah, Jack. Mari Zaf kongsikan dengan korang kisah-kisah seram yang boleh membuatkan bulu roma korang pada malam ni tak duduk diam, Mat. Kita teruskan dengan pengalaman yang pertama. Selain daripada kes kematian yang tragik dan sungguh menyedihkan, ada juga kisah-kisah pengalaman-pengalaman seram yang dialami oleh para pendaki. Come on lah. Dah nama pun tempat yang banyak makan nyawa. Banyak pendaki-pendaki yang menjadi korban. Memang akan ada gangguan punya. Dikongsikan oleh salah seorang pendaki yang berasal daripada Nepal. Nama dia ni Pemba Dorje. Macam pelakon kan. Dia ni daripada suku kaum Sherpa. Pengalaman seram yang Dorje alami adalah sewaktu dia tengah duk sakan mendaki Gunung Everest pada tahun 2004. Waktu dia tengah duk sakan naik untuk menuju ke puncak Gunung Everest, tiba-tiba dia didatangi oleh satu lembaga hitam yang agak besar. Macam bayang-bayang juga lembaga ni. Dia cakap benda seram ni jadi masa dia tengah berhenti kat satu batu besar. Dia ada satu kawasan yang mempunyai batu ataupun bongkah ais yang besar. Sebab dah terlalu penat dan perut dia kebetulan masa tu lapar gila. Dah hampir 4 jam dia mendaki. Pada awalnya dia relax je sebab hari pun tak gelap lagi. Dia boleh nampak cahaya matahari kan. Langit pun mendung-mendung. Dan baru je dia nak keluarkan bekal makanan, sekali Dorje ni terkejut tau. Bila dia nampak ada beberapa lembaga-lembaga ataupun susuk tubuh hitam yang datang berdekatan dengan diri dia. Dan lembaga ni bukan datang je, siap menghulurkan tangan macam nak minta sesuatu kat Dorje ni. Jadi Dorje ni dah memang ketak pada masa tu. Dia dah memang takut dah. Biar betul apa yang dia nampak. Dia macam tak percaya pun ada. Kemungkinan halusinasi ke apa, itu yang dia fikir pada awalnya. Seluruh badan dah memang tak boleh gerak, dah freeze dah. Dan lembaga hitam ni berdiri betul-betul dekat depan Dorje. Sambil tangan lembaga ni
secara perlahan-lahan ambil makanan dia pada masa tu. Kau bayang, lagi rembat man. Lagilah ada lembaga rembat pula makanan si Dorje ni. Benda pelik macam ni dikatakan memang selalu berlaku ataupun dihadapi oleh para pendaki. Dan menurut Dorje, dia percaya kemungkinan itu merupakan roh pendaki yang mati kat situ. Dan sebelum roh ni ataupun orang yang mati ni, sebelum dia mati, dia tak sempat makan, jadi dia kempunan. So mulalah jadi beberapa gangguan yang mungkin disebabkan salah satu tradisi dekat situ. Cara nak menghormati orang ataupun pendaki yang mati adalah dengan membiarkan je mayat dia dekat atas gunung tu. Kira memang tak boleh bawa balik lah. Bukan satu benda yang mudah weh nak bawa balik. Dengan nak kena helikopter lagi, dengan keadaan cuaca yang ekstrim, kadang-kadang ribut salji lah, dengan kos lagi kan. Kau nak selamatkan seorang je, hui, takkanlah nak korbankan nyawa-nyawa penyelamat yang lain. Dan kisah seram yang berlaku dekat Gunung Everest ni memang lain macam sikit. Dia bukan biasa-biasa. Ada satu lagi kisah yang berlaku pada tahun 1933 yang melibatkan seorang pendaki yang ingin dikenali sebagai Frank Smeater. Senang macam tu lah. Semasa dia mendaki Gunung Everest tu, ini cerita Frank pula. Waktu tu dia solo climber lah. Kira tak ada sesiapa pun yang ikut dia. Memang dia ni jenis pro lah. Boleh panjat seorang-seorang. Relax je dia panjat. Dan waktu dalam perjalanan tu, dia merasakan yang dia tak kesorangan. Dia ni tak ada rasa yang, walaupun dia panjat seorang, tapi dia rasa macam ada benda yang sedang memerhatikan dia. Awal-awal tu okey lagi. Tapi bila dia sampai kat satu kawasan yang dikatakan ramai pendaki-pendaki yang terkorban dekat kawasan tu, barulah dia perasan suasana ataupun aura kat tempat tu dah mula berbeza sikit tau. Pada masa tu, dia dah penat, dia dah malas nak fikir dah. Yalah, hampir 2 jam dia mendaki, tak ada rehat apa semua. Dia pun cadang nak lepak dulu, nak ambil angin. Lepas tu perkena pula, dia ada bawa apa tu, termos kan, ada kopi panas. Memang layan weh. Dalam masa 15 minit dia duduk rehat tu, tiba-tiba dia perasan ada satu kelibat seorang pendaki lelaki yang mula berjalan menghampiri kawasan yang dia tengah lepak tu tau. Masa tu dia dah pelik dah. Sebab sepanjang dia berjalan naik ke puncak tadi, tak ada pula dia nampak sesiapa kat laluan tu. Dia seorang je. Dia tak ada nampak orang lain pun. Kawasan tu bukannya ada pokok, lapang je. Daripada mana pula lelaki ni datang? Dia pun baru je berhenti. Tak sampai pun setengah jam. Macam mana pula lelaki ni boleh muncul secara tiba-tiba? Jadi masa tu, disebabkan dia malas nak fikir, dia pun tak ada rasa seram sebab hari pun masih siang. Dia pun bila lelaki ni datang menghampiri dia, dia offer lah sebab dia ada sandwich kan. Dia pun kasih lah setengah kepada lelaki misteri ni. Lepas dia dah relax apa semua, sepanjang lepak tu, lelaki ni tak ada pun tegur dia. Even dia kasih sandwich pun, lelaki ni tak ada cakap thank you pun. Jadi dia buat tak tahu je lah. Lantak engkau lah kan. Aku pun malas nak ambil pot ni. So malas nak tunggu lama-lama, dia pun teruskan perjalanan. Yalah, takut dah gelap, banana amat nak buat kemah apa semua. Dan waktu dia berjalan tu, dia tengok lelaki ni masih duduk tercegat dekat area tu tau. Jadi dalam 1 jam macam tu dia jalan, tiba-tiba dia perasan dekat atas kepala dia ada 2 objek yang terbang. Jauh agak lah benda tu. Pada awalnya diingatkan kemungkinan kapal terbang ke, burung helang ke. Kadang-kadang ada burung helang tau dekat Everest. Tapi yang peliknya, dah dekat 30 minit, benda hitam ni ataupun objek yang terbang ke atas kepala dia ni akan follow je dia, ikut je dia tau. Jadi macam apa benda kan. Dan yang menakutkan, benda ni terbang makin lama makin rendah. Masa tu dia try agak nak tengok, nak pastikan apa benda yang ikut aku ni. Dekat setengah jam, takkan kapal terbang asyik terbang atas kepala dia je. Dan bila dia tengok, pisang mat. Korang tahu tak apa yang dia nampak? Dia nampak salah satu objek yang terbang tu seperti seorang lelaki yang sedang duduk mencangkung betul-betul ke atas kepala dia. Dan mempunyai sayap yang besar, mata yang hitam dan bulu yang teramat lebat. Satu lagi mempunyai satu bonjolan asap yang keluar daripada atas kepala. Dia ada 2 lembaga kan. Satu lagi macam ada asap tau, macam kereta api punya asap lah. 2 benda ni ikut sepanjang perjalanan dia. Hampir 2 jam dia berjalan. Kedua-dua lembaga ni
ikut je, terbang betul-betul ke atas kepala dia. Dan disebabkan dia dah tak boleh buat apa, takkan dia nak lari. Dia nak lari pun nak pergi mana? Dalam keadaan sejuk kejap kan, mati tak cukup oksigen, lagi banana mat. Dia pun tak nak fikir apa. Lepas dia dah nampak kelibat dua makhluk yang cukup menakutkan, korang bayanglah, korang tengah berjalan kan, kawasan Everest tu dengan angin, dengan korang tak nampak apa pun, putih je. Lepas tu Mamat ni seorang pula, tiba-tiba kau boleh nampak ada makhluk seakan-akan seorang lelaki tengah duduk mencangkung betul-betul ke atas kau. Siap ada sayap lagi. Tak tahulah, wallahualam lah, tak tahulah apa benda. Tapi selepas lebih kurang 2 jam dia berjalan, dia beranikan diri untuk tengok sama ada dua lembaga ni masih ada lagi ke tak. Dan alhamdulillah, lembaga ni pun hilang daripada daripada pandangan kan. Apa hal yang aku asyik gagap je malam ni? Panda? Kan? Maybe setup baru lah. Jadi lembaga ni hilang daripada pandangan dan dia pun teruskan perjalanan dia macam biasa. Nasib baiklah tak ada apa-apa yang jadi. Kalau tak, banana lagi weh. Selain daripada gangguan-gangguan yang dialami oleh pendaki-pendaki sewaktu mereka berjalan untuk menuju ke puncak Gunung Everest, ada juga pengalaman-pengalaman yang dialami oleh penduduk setempat. Diceritakan oleh salah seorang penduduk kampung yang tinggal di perkampungan Himalaya. Perkampungan Himalaya ni, pada mana yang tak tahu, dia terletak berhampiran dengan Gunung Everest, dekat bahagian bawah sedikit, bukan ke atas mat. Kalau ke atas tu memang beku nanti. So, diceritakan oleh Mohan Singh. Mohan Singh ni dia tinggal kat perkampungan Himalaya dan pekerjaan Mohan ni, dia merupakan seorang carpenter. Carpenter tu tahu tak apa geng puaka? Carpenter tu yang cari kayu api lah, kayu-kayu dekat hutan-hutan untuk dibuat alat pertukangan. Nak buat rumah ke. Dan yang paling utama adalah nak menjadikan bahan bakar. Sebabkan cuaca yang sangat sejuk kat situ, jadi pekerjaan Mohan ni akan pergi ke hutan, potong segala pokok yang ada untuk dijadikan bahan bakar. Okay? So itu pekerjaan Mohan. Dan kejadian seram yang dialami oleh Mohan berlaku pada tahun 2009, awal 2009, dan pada masa tu musim sejuk. Masih segar di ingatan Mohan. Sewaktu dia menjalankan aktiviti macam biasa, dia pergi ke hutan yang terletak berdekatan dengan kampung dia. Dia tengah duk tebang pokok lah menggunakan gergaji yang agak besar. Dan waktu dia tengah tebang-tebang tu, dia ternampak ada kelibat seorang lelaki. Dan lelaki ni bukan daripada kampung dia. Nak cakap daripada luar, mana ada perkampungan yang dekat dengan kawasan Mohan tinggal. Dekat kawasan tu boleh dikatakan semua penduduk saling kenal mengenali. Mohan ni boleh kenal lah. Kalau tengok muka korang je, dia dah tahu dah korang ni orang luar ataupun penduduk tempatan. Jadi bila lelaki ni tiba-tiba ada dekat kawasan hutan tu, yang secara kebiasaannya hanya Mohan saja yang akan melakukan aktiviti penerbangan hutan kan, mencari kayu-kayu api ni. So Mohan ni dia pelik. Engkau ni apa hal pula engkau selamba badak je mat? Dah lah engkau bukan berasal daripada sini. Selamba je engkau main potong je pokok yang kau nak. Padahal pokok-pokok tu semua adalah milik penduduk kampung. Mana boleh orang luar nak selamba badak cokria dia pergi ambil. Mohan Singh ni jadi panas hati lah. So Mohan ni pun dia letak gergaji dia. Dia pun nak pergi menegur lelaki ni. Dia nak tanya elok-elok je. Mohan ni nak tanya, who are you? Why you come here? Mohan ni dia tak ada marah sangat pun. Dia nak tahu daripada mana engkau ni datang. Dan waktu Mohan ni baru saja nak bergerak ke laki tu, laki misteri ni tiba-tiba seakan-akan dia macam boleh baca tau gerak hati si Mohan. Kerana secara tiba-tiba susuk tubuh lelaki yang tidak dikenali Mohan ni terus memalingkan muka dia memandang Mohan. Dan dengan gerak yang pantas, lelaki misteri ni berlari dan menerkam Mohan seperti seekor serigala yang sedang menekam mangsa dia. Mohan yang tergamam tidak mampu menjerit apabila susuk tubuh ni, waktu dia menerkam ke arah Mohan, Mohan dapati tangan daripada susuk tubuh ni tembus tubuh badan dia. Kiranya bila lelaki misteri ni peluk dia, tangan lelaki ni masuk ke dalam badan dia. Jadi Mohan agak terkejut lah. Oh my god,
Macam mana boleh tembus? Pada masa tu Mohan dah tergamam dah. Dia dah tak tahu dah apa yang dia patut lakukan. Dan yang lagi menyeramkan, detik-detik yang membuatkan Mohan hampir pingsan apabila susuk tubuh lelaki misteri ni secara perlahan-lahan berubah menjadi seekor Yeti. Yeti tahu tak apa? Yeti ni makhluk urban legend. Dikatakan Yeti ni dia macam Bigfoot. Dia macam seekor gorila yang berwarna putih. Dan dikatakan tak semua orang pernah jumpa Yeti. Kewujudan dia pun masih lagi diperdebatkan di antara pendaki-pendaki kat kawasan tu. Jadi apa yang Mohan dapati? Lelaki ni berubah. Badan dia daripada tak berbulu, mula ditumbuhi bulu. Bulu tu pula berwarna putih dan lelaki ni makin membesar, makin membesar. Hampir 10 kaki tinggi makhluk ni. Dengan mata yang hitam berkilat, susuk tubuh ataupun makhluk Yeti yang berwarna putih seakan-akan beruk terus rasuk ataupun masuk ke dalam badan Mohan. Dan pada masa itulah seluruh penduduk kampung terdengar jeritan Mohan daripada arah hutan. Bila penduduk kampung terdengar je suara Mohan yang menjerit dengan cukup kuat, masing-masing dah risau dah. Jadi adalah beberapa orang penduduk kampung keluar daripada kampung tu pergi ke arah hutan untuk mencari daripada manakah punca jeritan tu. Pada masa tu penduduk kampung tak tahu lagi tu suara Mohan. Diorang terdengar suara lelaki yang menjerit seakan-akan kesakitan. Dan apabila penduduk kampung pergi dekat kawasan hutan, mereka dapati Mohan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Dah terbaring dah dekat kawasan hutan tu dengan mulut yang berbuih, dengan mata Mohan yang terbuka luas. Jadi pada masa tu penduduk kampung bawa Mohan ni balik ke rumah dia dan diorang pun panggil lah perubat ataupun perawat yang beragama Hindu kan. Orang Hindu ni diorang panggil dan cuba untuk tengokkan keadaan Mohan pada masa tu. Dan selepas Mohan disedar ataupun dipulihkan oleh Sami ataupun oleh perubatan cara Hindu, Mohan ceritakan yang dia ternampak Yeti. Dia ternampak ada satu lelaki yang berubah menjadi satu beruk yang teramat besar berwarna putih. Dan sewaktu dia menjerit tu, beruk ni cuba masuk ataupun cuba rasuk ke dalam badan Mohan. Dan Mohan katakan dia cuba melawan sehinggalah beruk ni akhirnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, sampailah beruk ni bersaiz dia macam saiz anak ayam je. Dan pada masa itulah Mohan menjerit kesakitan. Agaknya jin ni cuba nak rasuk Mohan, tapi disebabkan Mohan ni dia kuat punya orang, jadi jin ni mengalah lah. Dan sewaktu dalam sesi rawatan tu, perawat ni katakan kepada Mohan, kemungkinan lembaga ataupun makhluk yang dia nampak merupakan roh jahat. Roh jahat yang berjalan di sekitar kawasan tu. Dan kemungkinan roh jahat tu tak suka apabila Mohan seringkali masuk ke dalam hutan, tetapi Mohan tidak pernah meminta izin. Senang cerita, perawat tu cakap Mohan ni macam tak ada adab lah. Kawasan ni bukan engkau yang duduk, lagi-lagi pula kawasan hutan ni. Dahlah di sekitar kawasan Gunung Everest terdapatnya bermacam-macam jenis mayat. Dah ramai dah yang mati kat kawasan tu. Jadi sudah tentulah begitu banyak roh-roh yang tak aman yang berjalan. Jadi bila Mohan ni seringkali masuk ke dalam hutan, dia tak ada pun melakukan ritual-ritual untuk meminta izin nak pergi potong kayu. Dan kemungkinan roh-roh jahat ni lah yang cuba merasuk ke dalam badan Mohan sebagai tanda amaran. Dan selepas daripada kejadian tu, Mohan pun tetap pergi mencari kayu api, tetapi dia ikutlah bak kata perawat tu. Sebelum kau nak pergi potong ataupun nak ambil kayu kat hutan, engkau kena lakukan beberapa ritual. Zaf pun tak tahu ritual apa, tapi senang cerita kepercayaan dia orang lah. Kena meminta izin kepada roh-roh yang tinggal kat situ supaya mereka benarkan Mohan Singh ni untuk melakukan aktiviti dia sepanjang dia duduk dekat perkampungan Himalaya. Jadi itulah beberapa ataupun sedikit kisah-kisah seram yang diceritakan oleh pendaki-pendaki dan juga penduduk-penduduk tempatan yang tinggal di sekitar kawasan Gunung Everest. Ada yang percaya
Yang kisah-kisah ni merupakan kisah benar. Sebab pendaki-pendaki ni dapat merasakan apabila Gunung Everest tu telah makan banyak sangat nyawa, tidak heranlah ada penghuni-penghuni ataupun orang-orang yang dah mati ni, dioranglah yang menjaga kawasan dekat Gunung Everest. Tetapi ada juga segelintir yang percaya ini semua adalah halusinasi dan hanyalah omong-omong kosong, rekaan je. Kemungkinan pendaki-pendaki ni diorang terlalu stres, diorang terlalu penat yang terbawa-bawa sehingga ternampak roh-roh jahat lah, benda-benda yang menakutkan. Dan ada juga yang ternampak yeti ataupun beruk putih yang berjalan-jalan dekat sekitar kawasan Gunung Everest. Jadi kalau ada di antara geng poker yang pernah pergi ke Gunung Everest, memang Zaf respect ah. Zaf tak sabar. Kalau ada yang komen pernah pergi Gunung Everest sampai ke puncak, tolonglah komen dekat bawah ni. Kalau tak pun senang cerita, tolonglah email Zaf, bagi tahu, Abang Zaf, saya pernah pergi puncak Gunung Everest. Saya dah sampai ke atas tu, mungkin kita boleh berborak secara live dekat studio Zaf ni. Jadi kalau korang suka macam biasa guys, setup baru, aura baru, semangat baru dalam malam puaka, kepishangan dia masih sama lagi. Jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe. Yang mana tak suka, tekan je button dislike. Komen je apa yang korang nak. Tak ada hal punya. Janji korang terhibur. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam malam puaka yang akan datang. Stay safe, stay healthy guys. Oh yeah.